Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani dan salam anak baik lagi cerdik. Jadi pada pagi yang indah ini akan kami bawa anda bersama-sama kami dalam forum kami, iaitu komunikasi era digital lebih banyak masalah daripada manfaat. Jadi, ingin saya sentuh sedikit tentang komunikasi era digital itu sendiri. Komunikasi era digital boleh didefinisikan sebagai satu cara komunikasi secara bertulis atau lisan. Selain itu, komunikasi era digital juga adalah komunikasi tanpa batasan. Sebagai contoh, WhatsApp, Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi, seterusnya. Namun, kesantunan berbahasa kurang diterapkan di dalam penggunaan media sosial. Kesantunan berbahasa bermaksud penggunaan kosakata yang betul, bahasa yang sopan dan penggunaan bahasa yang memberi nilai hormat kepada seseorang. Jadi, forum kita pada hari ini akan ditemani oleh saya, moderator pertama, Nurin Sofia binti Nordin, ditemani oleh moderator kedua saya, yang cantik molek, Dan saya Siti Nur Aisyah binti Muhammad Azmi. Jadi dengan ini akan saya kenalkan setiap seorang panel kita pada hari ini. Bermula dengan panel pertama kita yang molek comel, iaitu Nur Syukriah binti Muhammad Yusof. Selamat pagi Puan. Selamat pagi. Dan seterusnya panel kita yang kedua, Saudari Nur Naziha binti Nasruddin, manis orangnya. Seterusnya, panel kita yang ketiga, iaitu Nurul Atiyah binti Muhammad Zuki, yang tinggi lampai dan cantik orangnya. Dan panel kita yang terakhir, Saudari Nur Syakinah Fitriah binti Sa'ari. Jadi dengan ini akan saya mulakan forum kita dengan soalan pertama. Kepada panel pertama kita, Saudari Syukriah, apakah manfaat komunikasi era digital pada pandangan anda? Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator Nurin Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk maklumat hadirin sekalian, komunikasi era digital ini telah memberi banyak manfaat dan kemudahan kepada setiap penggunanya, tak kira usia muda atau tua. Jadi, dalam perkembangan teknologi maklumat ini yang telah berkembang dengan pesat pada masa kini, ia telah banyak membantu dan memudahkan urusan seharian manusia. Okey, jadi antara manfaat komunikasi era digital yang dapat kita peroleh adalah yang pertama, melalui capaian internet. Carian dan juga maklumat dapat kita peroleh dengan lebih mudah dan cepat. Carian itu juga tidak dihadkan kerana pada masa kini maklumat semuanya di hujung jari. Betul? Betul. Okey, jadi sebagai contoh, berita-berita harian, laporan cuaca, sukan dan hiburan juga kita boleh peroleh daripada komunikasi era digital ini. Betul. Okey, jadi sebab dalam komunikasi era digital ini terdapat pelbagai media-media dan platform seperti YouTube, WhatsApp, TikTok, Facebook yang boleh kita jadikan yang telah dijadikan norma masyarakat zaman sekarang. Jadi saudari, boleh saya kaitkan manfaat yang saudari kongsikan sebentar tadi dengan e-learning? Boleh saudari kongsikan sedikit tentang e-learning? Okey, jadi e-learning ini juga adalah salah satu proses pembelajaran dan pengajaran yang membantu dalam komunikasi era digital ini. Kerana apa? Kerana proses e-learning ini mempunyai flexibility tak kira dari segi masa atau lokasi, kerana para pelajar ni dapat mengakses bahan pembelajaran pada bila masa di mana-mana sahaja, asalkan mereka tetap berhubung dengan capaian internet. Jadi soalan kedua, boleh teruskan? Terima kasih Saudari Syukriah, penjelasan yang sangat bagus dan menarik. Saudari Naziha, saudari membawa buku apa tu? Oh, ni adalah buku berkaitan dengan kesantunan berbahasa. Wah, menarik kan? Menarik. Sofia, rupanya banyak ya manfaat daripada kesantunan berbahasa ni. Betul. Saudari Naziha, daripada penggunaan media sosial ni, kita akan dapat bertambah lagi kenalan kita daripada media sosial. Sama ada kenalan daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan ada pun kenalan daripada luar negara. Betul. Dan melalui penggunaan media sosial ni, kita akan dapat mengenali antara satu sama lain dan bertanya khabar. Menurut pendapat Saudari Naziha, bagaimanakah pendapat anda? Pendapat mengenai kenalan. Ya. Kenalan yang terlalu ramai membuatkan, adakah kenalan yang terlalu ramai itu memberi manfaat, terlalu banyak manfaat ataupun ada keburukannya juga? Jadi sebelum tu saya nak ucap terima kasih sebab jemput saya dalam forum ini. Saya tak sangka lah saya dijemput ke dalam forum ini.
Jadi berkaitan dengan bila kita sebut kenalan ni kenalan ni banyak manfaat lah. Kita dapat berhubung dengan orang lain, kita dapat bina wasilah dan silaturahim dengan orang lain lah. Tak kira lah kita sama ada orang tu family, keluarga kita ataupun rakan kita. Tapi yang saya nak sentuh sekarang ni dia berkaitan dengan bully cyber. Bully cyber, bila kenalan ramai kadang-kadang ada kesetengah platform media sosial kan kita terdedah. Betul. Jadi bila kita terdedah tu dengan ramai orang. So bully cyber ni banyaklah berlaku. Jadi bully cyber ni sebenarnya dia adalah jenayah. Satu jenayah walaupun dia bukan bawah satu undang-undang KAS, tapi dia adalah dia kalau kita disabitkan kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia dan juga Akta Fitnah. Saudari Naziha, bolehkah saudari beri contoh bully cyber pada zaman sekarang ni? Bully cyber zaman sekarang ni contohnya sebagai kita mengecam, kita mencaci orang dekat komen. Betul. Saya perasan juga pada zaman sekarang ni ramai orang menyalahguna ruang komen. Selalu saya rasa tujuan ruang komen tu sendiri adalah untuk kita berkongsi reaksi yang baik. Kongsikan reaksi yang baik, mungkin reaksi yang kurang baik perlu kita simpan. Tapi sekarang orang banyak salah guna je. Betul. Dan yang lebih mengecewakannya lah, Malaysia ni adalah negara kedua, berada pada kedudukan kedua di Asia bully cyber. Dalam bully cyber pada tahun 2020. Ini bukan daripada saya, ini fakta daripada UNICEF. Ya, sangat-sangat bahaya ya. Jadi bully cyber ni kadang-kala dia kita tak perasan yang sebenarnya kita melakukannya. Tanpa kita sedar, kita dah melakukan bully cyber. Kadang-kadang kita scroll TikTok, kemudian kita lihat satu video yang membuatkan kita rasa tertarik nak buka komen dan kita mula mengecam orang dalam video tersebut. Mungkin niatnya untuk menegur, betul. tapi mungkin caranya salah. Betul. Jadi contoh kalau kita nak lihat gambaran yang lebih jelas, ada satu satu viral berkait Cikgu Zack Kirana. Cikgu Zack Kirana yang terkenal dalam pengajaran bahasa Melayu dekat satu pusat tuition yang sangat-sangat popular. MC Plus lah. Ya, MC Plus. Jadi beliau sekadar menegur kesalahan tata bahasa dalam lagu Casablanca. Namun ada warganet, sesetengah warganet mengecam tindakan beliau. Begitu. Dan yang lebih menyedihkan ialah mereka adalah dalam kalangan remaja dan belia. Kira dia, adakah boleh dikatakan remaja dan belia ni seolah-olah tidak boleh menerima teguran? Boleh dikatakan macam tu ke? Boleh dikatakan begitulah. Sebabkan mungkin cara didikan ibu bapa tu sendiri. Betul. Lagi dengan kemudahan komunikasi era digital ni membuatkan mereka semakin bebas untuk menunjuk meluahkan rasa tak suka tu sendiri. Betul. Seterusnya, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel ketiga kita, Saudari Atira, berkenaan tentang kalau saya katakan salah satu manfaat komunikasi era digital ni adalah berita dapat disebarkan dengan mudah. Apakah pandangan saudari tentang berita mudah disebarkan? Berikan pandangan. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Okey, tentang soalan tadi, penyebaran berita ini memang mudah kerana dengan wujudnya kecanggihan teknologi ini. Namun dalam keadaan kita sendiri, dengan wujudnya kecanggihan teknologi ini juga penyebaran berita palsu juga dapat disebarkan dengan mudah. Betul? Dalam satu artikel yang saya baca, iaitu daripada Azriza Musa, dalam penulisannya dalam berita tulisan Melayu pada 26 Februari, dia ada menjelaskan bahawa penyebaran berita palsu telah disebarkan dengan secara mendadak, peningkatannya. So antara contoh penyebaran berita palsu yang wujud yang ada pada Indonesia ini adalah kes ancaman Sauki di pusat beli belah di
di Johor. Oh, ada. Saya ada terbaca tentang artikel itu yang mengatakan ada ancaman bom, betul? Betul. Ha. Walaupun kes ancaman bom Sauki itu disahkan palsu, namun telah memberikan satu kisah hitam kepada pengunjung setempat dan pekerja yang bekerja di pusat benda itu. Betul. Saya rasa ramai antara kita telah menonton video itu yang menunjukkan semua pengunjung di pusat beli belah itu seolah-olah berlari dengan rasa cemas keluar daripada mall itu. Seterusnya. Oh, rupanya di sebalik kelebihan kesantunan bahasa ni ada juga kekurangannya. Betul. Okay, baiklah saudari Syakina. Apabila kita menggunakan media sosial ni, kita boleh bebas menaip dan berbual komunikasi antara satu sama lain. Dan kita juga boleh menggunakan pelbagai bahasa, antaranya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan kebiasaannya kita bila berborak dalam komunikasi media sosial ni, bila berborak dengan orang Melayu, kita akan guna bahasa Melayu. Dan apabila kita berkomunikasi dengan orang luar negara, kita akan guna bahasa Inggeris. Dan bagaimana pendapat saudari Syakina pula? Terima kasih kepada saudara Aisyah. Pada pendapat saya, kan kita kan bebas menaik dekat sosial media, bebas nak komen apa-apa. So kat situ terjadinya bahasa rojak, timbulnya bahasa rojak. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, bahasa rojak ni bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Dia mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Contohnya macam tiba-tiba bahasa Melayu, tiba-tiba bahasa Inggeris. Kita panggil dia Manglish gitu, Manglish. Jadi penggunaan bahasa rojak ni dia menunturkan kesantunan bahasa tu. Macam tu. Jadi pada zaman era kemodenan ni, khususnya generasi muda, mereka tidak mengaplikasikan langsung kesantunan bahasa. Mereka pandang rendah, pandang enteng. Mereka rasa macam tak penting pun. Kesantunan bahasa. Biasanya mereka selalunya mereka kan terdedah dengan sosial media. So mereka senang terpengaruh. Timbul juga kataan baru, diorang terus ikut. Dan budak-budak kecil sekarang pun akan ikut. Jadi benda tu saya rasa tak patut lah. Sebab sekarang budak kecil pun dah ada telefon sendiri. So saya rasa jadi saya rasa bahasa rojak tu tak patut ada lah. Gitu. Oh, ada. Betul tak kalau saya kata generasi muda zaman sekarang mula menormalisasikan perkara-perkara tak elok sebegitu? Betul, sebab sekarang kita kan terdedah. Kita kadang-kadang ibu ayah sibuk tak mengawasi anak mereka. Tahu-tahu anak mereka cakap bukan-bukan sebab dia orang belajar daripada sosial media. Rupanya campuran bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dipanggil bahasa rojak, ya? Ya, betul. Saya pun baru tahu pasal tu. Okay, dan saudari Syakina, bagaimana langkah untuk atasi penyalahgunaan bahasa rojak ni? Langkah atasi pada pendapat saya, langkah atasi ini mula pada ibu ayah lah. Ibu ayah mestilah mengajar anak mereka tentang santunan bahasa ni, macam mana kita nak aplikasikan hidup kita. Jadi bila mereka mengaplikasikan, nanti bila dia orang menggunakan sosial media tu sendiri, mereka akan beri komen yang baik saja. Maksudnya orang lain pun boleh ikut sekali. Seterusnya saya rasa kita sebagai masyarakat pun ada peranan kita sendiri untuk menyebarkan kesedaran. Sebab kita tahu pasal benda tu, kita belajar tentang kesantunan bahasa tu. Jadi orang seperti kita lah yang boleh menyebarkan kesedaran tersebut. Lagi-lagi di sosial media, sebab ramai, saya rasa sangat ramai yang ada akaun media sosial. So jadi kalau kita buat, insya-Allah ramai orang akan tengok dan ikut. Jadi itu salah satu cara kita atasi benda ni lah. Baiklah, terima kasih saudari Syakina mengenai penjelasan yang begitu bagus dan menarik. Sebentar tadi, saudari Naziha ada menceritakan bahawa masalah buli cyber. Dan saya ingin tahu bagaimanakah langkah ataupun cara untuk mengatasi masalah ni. Okey, baik. Terima kasih atas soalan yang diajukan.
Itu masalah bully cyber ni sebenarnya bully cyber ni satu masalah yang sukar diatasi secara holistik. Sebab penggunaan media sosial ni adalah tidak terhad dan 24 jam boleh digunakan Tanpa batas. ya, tanpa batasan. Sebenarnya banyak pihak yang boleh memainkan peranan untuk mengatasi masalah bully cyber ni, daripada pihak kerajaan sendiri dengan cara menguatkuasakan undang-undang, lepas tu boleh juga masukkan bully cyber tu dalam silibus buku teks bahasa Melayu dekat sekolah. So pelajar dapat belajar mengenai Ya. bully cyber ni. Betul. Tapi saya lebih berminat untuk sentuh peranan ibu bapa. Sebab apa? Sebab ibu bapa ni adalah orang yang paling hampir dengan mereka. Uswah hasanah kepada mereka dan mereka juga lebih banyak meluangkan masa dekat rumah berbanding sekolah. Betul. Jadi ni dalam daripada pendapat saya sendirilah, ibu bapa dia kena mengawasi anak-anak mengenai penggunaan media sosial tu. Jangan bagi dia orang guna sehingga lewat malam, sehingga pukul 3 pagi baru nak tidur. Tak elok lah. Mungkin orang akan cakap lah kan, orang luar akan cakap, kau ni tegas betul lah dengan anak-anak. Bagilah Ataupun macam kebebasan. term yang sekarang famous, yang sekarang popular, iaitu strict parents. Strict parents, betul. Strict parents. Sedangkan ketegasan itulah yang dapat membentuk anak-anak modal insan kelas pertama. Betul. Jadi saya ingin bertanyakan sedikit, apa itu modal insan kelas pertama? Modal insan kelas pertama tu maksudnya syumul lah. Beradab, berakhlak mulia, hormat orang tua. Oh, maksudnya tidak sekadar pandai Ya, akademik, tapi adabnya juga. Ya, betul. Jadi saya agak tertarik dengan semua cara mengatasi bully cyber ini. Jadi saya ingin bertanyakan sedikit tentang cara mengatasi untuk berita palsu yang tadi saudari Atira sebutkan sebentar tadi. Okay. Langkah untuk kita atasi penyebaran berita palsu ni sebenarnya banyak. Contohnya daripada peranan daripada diri kita sendiri. Bila kita nak sebarkan sesuatu tu, kita kena tahu kesahihan yang sebenar tentang berita tu. Contoh kalau kita nak sebarkan pun, kita kena ambil daripada sumber yang sahih, daripada berita-berita online ke. Janganlah kalau kita nak sebarkan tu, kita ambil dalam kumpulan-kumpulan WhatsApp. Kita dapat tahu, kita terus sebar. Betul. Dalam kumpulan mak-mak. Betul? Jadi ini kita kena fikir dulu sebelum kita buat. Betul. Kita fikir dulu sebelum tindak. So, dari pihak kerajaan pun perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam menguatkuasakan undang-undang, supaya dengan undang-undang ni masyarakat lebih ambil berat lah dan tidaklah Boleh dikatakan kerajaan perlu melakukan perlu mengatasi masalah ini dengan cara menguatkuasakan undang-undang seperti bully cyber juga. Ya, betul. Dalam masa yang sama, saya rasa saya boleh rumuskan cara mengatasi berita palsu ni boleh dikatakan memetik satu perkataan yang agak terkenal sekarang, iaitu tak pasti jangan kongsi. Jadi saya beralih kepada slot kedua kita, slot terakhir berkenaan tentang rumusan. Saya nak bertanyakan pandangan kepada semua panel-panel kita. Apakah pandangan anda semua tentang adakah kesantunan berbahasa dapat mengatasi masalah-masalah yang kita bincangkan sekarang, yang baru kita bincangkan, ataupun masalah-masalah yang kita tak dapat bincangkan lagi? Kita boleh mulakan dengan panel pertama kita, Saudari Syukriah. Baiklah, terima kasih. Okey, jadinya melalui isu-isu yang telah diutarakan oleh para panel kita sebentar tadi, pada pendapat saya, kesantunan berbahasa ni perlulah dititik beratkan dalam diri setiap individu dan masyarakat itu sendiri. Hal ini kerana kesantunan berbahasa tu sangat penting untuk mengeratkan lagi hubungan dan mengelakkan konflik ataupun perpecahan antara satu sama lain. Betul. Okey, jadinya sebagai contoh, apabila seseorang itu menggunakan bahasa yang baik dan sopan, orang sekelilingnya akan menganggap, oh, dia ni seorang yang budi pekerti tinggi, baik, sopan santun, beradab. Berkait dengan perspektif orang terhadap Ya, kita. betul. Manakala apabila seseorang itu menggunakan bahasa yang kesat, bahasa yang kasar, orang sekeliling akan menganggap
budak ni tidak beradab, kurang betul. ajar, biadab. Betul. Okey, jadinya oleh itu untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan ni, setiap penutur mestilah mengetahui cara untuk menggunakan bahasa tu dengan betul. Contohnya macam menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baik kepada orang sekeliling. Saya setuju dengan pendapat saudari Syukriah. Terima kasih penjelasan yang menarik. Kerana kesantunan bahasa ni penting dalam diri kita supaya orang keliling kita suka dengan diri kita. Betul. Dan bagaimana pendapat saudari Nazihah pula? Okey, pendapat saya mengenai kesantunan bahasa ni, okey, seperti kita tengok, walaupun takrifan daripada tokoh-tokoh mengenai kesantunan bahasa ni berbeza, maksudnya dari segi ayat itu berbeza, tapi mereka membawa satu pandangan yang sama. Betul. Ada daripada sarjana tempatan seperti Awang Sarian, Asma Haji Omar, ada juga daripada sarjana Barat seperti Groffman. Tapi mereka ada satu pandangan yang sama, iaitu nilai kehalusan dan kesopanan dalam komunikasi tu. Betul. Jadi untuk saya rasa meskipun kewujudan era komunikasi ni banyak memberi kemudahan, tapi ada juga keburukan. Jadi kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita lah yang kena daulatkan bahasa Melayu tu dalam dunia cyber, Betul. supaya kita punya bahasa ni diangkat dan dipandang tinggi oleh negara-negara luar, negara-negara lain. Barulah negara luar tak pandang rendah dekat negara kita. Betul. Jadi, saya sangat bersetuju dengan pandangan dua panel kita sebentar tadi. Saya ingin bertanyakan pula bagaimana pandangan panel ketiga kita? Okay, saya setuju dengan kata saudari Nazihah tadi. Saya tertarik kerana dengan santunan bahasa kita boleh menunjukkan satu nilai kesopanan. Jadi dengan nilai kesopanan ini kita dapat mengelakkan dan daripada pertelingkahan. Betul. Macam saudari Syukriah kata tadi, penggunaan bahasa kesat akan menimbulkan lagi kekacauan dalam terutamanya dalam media sosial ni. Sebab kita kan guna media sosial ni untuk apa-apa pun dalam kehidupan seharian kita. Betul. Macam yang kita nampak sekarang, kalau kita buka je setiap video di TikTok, kita buka setiap ruang komen, mesti akan ada terselit satu atau dua komen yang berunsur-unsur bahasa-bahasa kesan, bahasa rojak. Betul. Seterusnya, macam mana pula dengan pandangan Syukriah? Saya sangatlah bersetuju dengan ketiga-tiga panel dengan rumusan mereka. Apa yang saya dapat simpulkan lah, InsyaAllah ringkas tapi padat. Kesatuan bahasa ni memang sangatlah penting dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana kata-kata tu melambang cerminan diri kita sendiri. Apa yang kita lontarkan kepada orang tu, orang akan nilai lah. Macam saudara Syukriah kata, orang akan memandang rendah, oh budak ni jahat, budak tu ini. Sebab kita yang menunjukkan diri kita sendiri kan. Kita yang tentukan. Jadi pada saya kita kenalah ambil berat. Kita kena ambil berat. Dan lebih-lebih lagi dia generasi muda. Generasi muda sangatlah mana enteng kara-kara begini. Saudara rasa macam tak penting. Buat apa kita nak daulatkan? Bahasa je pun. Bahasa je. Macam tu. Tapi sebenarnya bahasa ni lah kita akan gunakan sampai bila-bila. Kalau kita, bukan kita, siapa lagi nak mentabatkan bahasa Malaysia, Melayu, bahasa Melayu. Saya setuju. Terima kasih saudari Syakina. Sama-sama. Mengenai kesantunan bahasa ni, kita dapat mengelakkan daripada pergaduhan. Dan apabila kita dapat elak daripada pergaduhan, negara kita akan jadi aman. Dan lagi satu, kesantunan bahasa ni merupakan sahsiah diri kita juga. Betul. Kata-kata kita adalah cerminan kita sebenarnya. Okey, jadi dengan berakhirnya pandangan panel kita yang keempat, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Forum yang bertajuk Komunikasi Era Digital membawa banyak masalah daripada manfaat. Jadi maka terjawablah segala persoalan kita pada hari ini. Jadi dari ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua panel kerana menghadirkan diri ke sini. Itu saja.
Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada panel-panel yang hadir daripada jauh ni. Dan saya dengar saudari Syukriah datang dari Melaka ya. Sangat jauh. Dan penjelasan korang semua adalah amat bermakna daripada kami. Betul, sangat membantu. Ya. Itu saja. Terima kasih.